Hai pelajar, saya Cikgu Kartik, Guru Pengajian Perniagaan Pusat Tingkatan 6 SMK Tinggi Setapak, Kuala Lumpur. So, hari ini Cikgu akan bincang satu lagi bahagian dalam Pengajian Perniagaan STPM semester 1. So, perbincangan kita ditujukan pada persekitaran perniagaan, iaitu persekitaran tugas. Dalam bahagian yang ke-8, Cikgu ada bincang beberapa persekitaran tugas, iaitu pelanggan, pembekal, pembiaya, pemodal, dan apakah pengaruh dan juga tanggungjawab perniagaan. Jadi kita akan sambung dengan 4 lagi, iaitu pesaing, kerajaan, pekerja dan masyarakat. Okey. Alright. So, siapakah pesaing atau kompetitor? Okey, pesaing ni rujuk pada perniagaan lain dalam industri sama yang dikeluarkan barang atau perkhidmatan yang sama. Okey, contohnya McD adalah pesaing pada KFC. KFC adalah pesaing pada Mary Brown. Okey, perniagaan lain dalam industri sama yang keluarkan barang atau perkhidmatan yang sama. Okey, so dalam perniagaan runcit, Speedmart 99 ialah pesaing pada KK Mart. Okey, itu dipanggil pesaing, kompetitor. Okey, so apakah pengaruh pesaing pada perniagaan kita? Iaitu dia mempengaruhi saiz pasaran. Lagi banyak pesaing, lagi kecillah saiz pasaran. Okey. So, bilangan pesaing akan memberi kepada saiz pasaran kita. Okey. Meningkatkan kecekapan kita sebab pesaing ni akan menyebabkan kita keluarkan servis yang lebih baik, kita cuba buat promosi yang lebih menarik. Okey. So, ini akan meningkatkan kecekapan kita. Kalau kita tak cekap, kos kita akan meningkat, ini akan menjejaskan keuntungan kita. Jadi dengan adanya persaingan, kita cuba meningkatkan kecekapan atau keupayaan kita untuk menguruskan perniagaan dengan lebih baik. Okey. Kita juga akan buat inovasi produk. Kita cuba cipta produk yang lebih menarik, okey, produk yang bermutu, produk yang ada banyak ciri-ciri tambahan sebab wujudnya pesaing. Okey. Dan kita juga akan keluarkan produk yang berkualiti atau bermutu sebab wujudnya pesaing. Ini pengaruh pesaing pada perniagaan. Okey. Kalau tanggungjawab, what is our responsibility? Tanggungjawab perniagaan pada pesaing. Satu, amalkan persaingan yang sihat. Okey, jangan gunakan kaedah yang tak baik. Tidak memburukkan nama pesaing. Okey, jangan burukkan nama pesaing, kata pesaing itu tak bagus, pesaing itu menipu dan sebagainya. Okey, gunakan kaedah yang betul. Dan kamu juga boleh menjalankan kerjasama strategik. Wujudkan hubungan baik dengan pesaing supaya kita boleh dapat bantu antara satu sama lain. Dan tidak menciplak produk, iaitu meniru, okey, produk yang sama ya. Kita boleh ubah suai produk tapi jangan ciplak dan jual atas nama yang sama, rega bentuk yang sama dan sebagainya. Itu dipanggil kurang bertanggungjawab. Okey. Kerajaan. Kerajaan ni rujuk pada pihak yang mentadbir sesebuah negara. Okey, mereka lah orang yang ni. Kerajaan lah pihak yang bertanggungjawab untuk menggubal dasar, kuatkuasakan undang-undang dan sebagainya. Okey, contoh di Malaysia, setiap perniagaan di Malaysia perlu didaftar dan tidak melanggar mana-mana undang-undang. Itu tindakan daripada kerajaan. Okey. So, apa pengaruh kerajaan pada perniagaan? Itu penguatkuasaan undang-undang. Okey, perniagaan tertakluk pada pelbagai undang-undang. Contohnya waktu operasi, okey, barangan yang dijual, okey. Contohnya kalau kedai runcit, dia tertakluk pada dasar harga, okey, dasar kawalan akta kawalan harga, akta kawalan bekalan dan sebagainya, okey. Contohnya kamu tak boleh naikkan harga barang keperluan sewenang-wenangnya sebab tertakluk pada undang-undang, okey. Insentif, galakan. Ada kalanya kerajaan bagi galakan kepada kita atau insentif kepada kita. Ini memberi kesan secara langsung. Contohnya masa COVID-19 ni, kerajaan memberi insentif seperti bayaran upah. Okey, bantuan bayaran upah kepada peniaga. Jadi peniaga boleh menanggung kos yang rendah sebab gaji diberi subsidi oleh kerajaan. Okey. Kerajaan juga menjaga kebajikan pengguna. Jadi dia akan cuba mengambil tindakan ke atas peniaga yang keluarkan barang yang boleh menjejaskan kebajikan pengguna. Contohnya barang-barang kosmetik dan sebagainya. Dan kerajaan juga mengenakan cukai. Cukai ini memberi kesan pada perniagaan kita. Okey, contohnya kerajaan mengenakan cukai soda. Okey, cukai soda menyebabkan kos untuk mengeluarkan minuman ringan meningkat. Okey, so tujuan kerajaan ialah untuk mengurangkan penggunaan gula. Jadi kerajaan mengenakan cukai soda ke atas pengeluaran minuman ringan. Okey, tanggungjawab perniagaan ni perniagaan ni tidak menyalahi undang-undang. Pastikan perniagaan kita tertakluk pada undang-undang yang sedia ada. Okey.
Bayar cukai tepat pada masanya sebab kerajaan perlukan hasil cukai ini untuk membiaya operasi kerajaan. Okey. Pastikan kamu daftar perniagaan kamu dan make sure kamu memperbarui pendaftaran ini setiap tahun, bagi maklumat yang betul pada kerajaan dan bantu pelaksanaan dasar kerajaan. Contohnya, kurangkan penggunaan plastik. Jadi, kalau kamu tengok, kebanyakan negeri telah mengamalkan dasar ni. Jadi, macam mana peniaga boleh bantu dasar ni? Iaitu kita kenakan cas tambahan pada pelanggan supaya mereka tidak menggunakan plastik atau bawa bekalan ni bekas daripada rumah. So, ini boleh mengurangkan penggunaan plastik. Okey? Pekerja. Pekerja ni mereka yang menyumbangkan tenaga mental dan fizikal dalam operasi perniagaan. Contohnya, sebuah perniagaan restoran perlukan pekerja seperti tukang masak dan pelayan. So, tukang masak dan pelayan ni menyumbangkan tenaga mental dan fizikal kepada perniagaan restoran. Okey, apa pengaruh pekerja kepada perniagaan kita? Iaitu pekerja yang berkemahiran akan meningkatkan produktiviti dan kecekapan operasi perniagaan. Sebab tu semua peniaga diharapkan pekerja ni ada kemahiran. Jadi kalau dia ada kemahiran, boleh meningkatkan produktiviti. Contohnya kamu ada bengkel motor. Katakan mekanik kamu ni ada kemahiran yang tinggi. So dia boleh meningkatkan kecekapan. Pelanggan kita semakin ramai. Okay? Mereka puas hati dengan perkhidmatan kita tawarkan sebab pekerja ni ada kemahiran. Okay? Dan dia juga mempengaruhi kejayaan sesebuah perniagaan. Jadi kalau pekerja kita ramai, pekerja mahir, ini boleh memastikan perniagaan kita berjaya sebab pelanggan kita semakin ramai. Okey? Tanggungjawab perniagaan, make sure bayar ganjaran yang berpatutan. Kalau tidak, pekerja akan lari ke tempat lain. Okey? Pastikan ada ganjaran berbentuk kewangan dan bukan kewangan. Cuti mencukupi. Okey? Lepas tu sediakan program latihan. Kalau pekerja tu perlukan kemahiran tambahan, make sure sediakan program latihan. Okey? Dan pastikan persekitaran kerja yang selamat. Okey? So ini tanggungjawab kita kepada perniagaan. Okey? Okey, akhir sekali masyarakat. Masyarakat ni rujuk kepada komuniti yang tinggal di kawasan perniagaan kita beroperasi. Okey, contohnya penduduk setempat yang pengerik operasi perniagaan seperti menyumbangkan modal insan atau pekerja dan membeli makanan yang dikeluarkan oleh kedai makan. Itu dipanggil masyarakat. Okey. So apa pengaruh masyarakat pada perniagaan? Satu, menyediakan modal insan atau tenaga kerja. Mereka bekalkan pekerja kepada perniagaan kita. Okey. Mereka menyumbangkan bahan mentah kepada perniagaan kita. Mereka menyumbangkan pendapatan pada perniagaan kita. Dan mereka juga mempengaruhi kejayaan sesebuah perniagaan. Jadi perniagaan ni banyak bergantung pada masyarakat setempat. Okey. Apa tanggungjawab perniagaan pada masyarakat? Of course, kamu kena pastikan operasi perniagaan mesra alam. Tidak mengganggu alam sekitar. Okey. Contohnya katakan kamu bina sebuah kilang makanan. Okey, pastikan kilang makanan ni tidak mencemarkan udara, okey, tidak menyebabkan pencemaran bunyi dan sebagainya. Okey. Guna pekerja tempatan, beri peluang pada pekerja tempatan dulu sebelum kita mengambil pekerja asing. Okey, itu tanggungjawab kita. Okey. Tanggungjawab sosial seperti memberi derma, bantuan kepada masyarakat. Okey. Sebab ingat pendapatan kamu disumbangkan oleh masyarakat. Jadi sebahagian pendapatan ni kena bagi balik dalam bentuk tanggungjawab sosial, derma, bantuan olive lah. Okey. Menghormati budaya atau agama penduduk setempat. Okey, jangan jual barang yang melanggar kepercayaan penduduk setempat atau budaya penduduk setempat. Okey. Menyediakan kemudahan seperti kemudahan fizikal lah. Okey, seperti bantu membina surau, okey. Sediakan tempat, contohnya tempat duduk di perhentian bas, okey. Jadi kamu boleh sediakan pelbagai kemudahan tambahan, okey, kepada masyarakat setempat. Itu tanggungjawab kita sebagai sebuah peniaga, okey. Alright. Contoh soalan, jelaskan pengaruh faktor persisiran tugas yang berikut. Pekerja, kerajaan, mula-mula bagi definisi. Siapakah pekerja dan dua pengaruh. Okey. So, pengaruh pekerja ya. Okey, satu, pekerja ialah siapa? Pihak yang menyumbangkan tenaga mental dan fizikal. Lepas tu, berikan dua pengaruh dan contoh yang sesuai. Contohnya, untuk sebuah bengkel motor, pekerja yang berkemahiran seperti mekanik yang mahir akan membantu operasi perniagaan berjalan dengan lancar. Okey. Kerajaan bagi definisi dan dua pengaruh. Okey.
Jelaskan tanggungjawab sebuah restoran makanan segera kepada pesaing. So, bagi dulu maksud pesaing ya. Lepas tu tanggungjawab tidak memburukan nama pesaing. Okey. Yang kedua, pastikan persaingan yang adil. So, kaitkan dengan restoran makanan segera. Okey, soalan C dan D ni soalan esei panjang. Okey. So, 18 markah maksudnya. Pilih mana-mana 6 pihak bagi definisi. Okey, macam soalan C kan. Okey, mula-mula bagi definisi. Lepas tu bagi 2 pengaruh kepada perniagaan perabot. Okey. Dijelaskan tanggungjawab sebuah perniagaan pada pihak-pihak berkepentingan sama juga. Okey, pilih 6. Tapi soalan ni minta tanggungjawab. Apa tanggungjawab perniagaan pada pihak berkepentingan? Contoh ya, pelanggan. Pelanggan ialah pihak yang membeli produk yang dikeluarkan oleh perniagaan. Itu definisi. Berikan satu tanggungjawab. Okey. Contohnya, perniagaan pakaian perlu memastikan pakaian yang dikeluarkan ni bermutu. Jadi, kamu dapat 3 markah. Okey, faham? Alright, so kalau perlukan maklumat tambahan, bolehlah kamu layari blog Cikgu Kartik, blogspot.com. Okey, dan jangan lupa subscribe, like dan share. Dan jika ada sebarang komen, silakan. Okey, Cikgu akan bantu kamu secepat yang mungkin. So, apa-apa soalan lah. Okey, kalau kamu ada kemuskilan ke ataupun perlukan maklumat tambahan. Okey, anything. Just comment dan Cikgu akan bantu kamu. Okey, so good luck. Bye.